Nama saya Christine Rohani Longge dan ini adalah cerita panjang sikit kehidupan saya di Terengganu. Terengganu terkenal dengan warisan budaya yang pelbagai dan juga rakyatnya yang masih mempunyai semangat yang jitu untuk memartabatkan warisan budaya bangsa. Namun, terdapat seorang wanita yang bertekad ingin mengekalkan budaya dan identiti perkapalan di Terengganu, iaitu Puan Rohani yang merupakan warga Perancis yang kini sedang menetap di negeri Darul Iman ini. Saya orang Paris, lahir di Paris. Dari ibu bapa dari Normandie, Bourgogne, beberapa tempat di Perancis. Dan dididik dekat Jardin du Luxembourg. Ibu saya dan untuk adik saya tak ada fikir kita tak akan cari ilmu. Dan itu sebab mungkin dia pilih kawasan situ banyak Quartier Latin, banyak library dulu. Pada awalnya, Puan Rohani merancang untuk berlayar ke seluruh negara dengan kapal layar. Bagi mencapai keinginannya, beliau menyertai pengembaraan bersama komuniti yang berkongsi minat yang sama dengannya untuk mengembara ke seluruh dunia. Salah satu tempat yang mereka kunjungi adalah Singapura. Di sana, beliau berinteraksi dengan individu dari pelbagai negara dan mendapat cadangan untuk mengunjungi Pulau Doyong di Terengganu bagi membuat tepahan kapal dengan salah seorang tukang yang mahir dalam pembuatan kapal. Di Singapura, dengar ada orang buat bot di Terengganu. Buat bot yang kuat, yang cantik dan belayar senang belayar. Ada tempat orang Eropah, orang Amerika, orang Australia berjumpa di Singapura sebab kerja di minyak, petrol. Minyak, ya. Di mana kena pergi Pantai Timur. Kita naik taksi driver kata kena pergi Pulau Doyong. Pulau Doyong terkenal dengan warisan budaya dan sejarah, terutamanya pembuatan kapal tradisional yang masih beroperasi dan mendapat sambutan hingga kini. Reka bentuk yang menarik serta kekokohan kapal yang dihasilkan menjadikan Pulau Doyong amat terkenal sehinggakan orang luar juga tahu mengenainya. Oleh kerana Pulau Doyong terkenal sebagai tempat pembinaan kapal, Puan Rohani telah membuat tempahan kepada seorang tukang kapal untuk merealisasikan keinginannya menjelajahi seluruh dunia. Latar belakang saya lahir 1943. Masa itu perang di Eropah. Lepas itu kahwin sana, dapat anak. Bila anak sedikit besar, 3, 4, 5 tahun atau 4, 5, 6 masa itu, pisah dengan suami masa itu. Lepas tu jalan dengan kawan. Masa itu banyak komuniti. Kan saya kata kita jalan dengan kawan, jadi kena ada boat untuk cukup orang untuk tengok dunia lah. Yang ada tujuan sama. Dan bila saya sampai jumpa Ajila, dia fikir dia boleh buat boat. Okey, dia terima. Selepas pulang berlayar dari Vietnam yang sedang mengalami krisis perang, hati Puan Rohani terpaut kepada keindahannya yang ada di negeri Terengganu. Beliau membuat keputusan untuk menetap di Pulau Doyong dan membesarkan anak-anaknya di situ. Beliau juga bertemu dengan jodohnya di Terengganu yang merupakan seorang anak Pak Imam. Saya berlayar ke Vietnam dengan boat second hand itu, dengan anak, dengan kawan. Lepas tu sampai Vietnam perang. Sedih. Tengok budak-budak pakai baju askar, bukan sebab nak lawan, sebab tak ada baju. Jadi pakai baju askar. Dan bila saya balik, berlayar balik, sebab memang nak tengok bot, saya tengok atas pantai, dekat Patani sebenarnya. Orang pakai kain saja, kain berbunga, dunia lain pada dunia Vietnam. Di dunia Vietnam perang, bom teruk. Saya fikir, Peninsula Malaysia lebih selamat. Dan saya fikir, selamat balik Doyong, tengok orang happy, azan yang cantik, pokok kelapa yang melambai,
angin yang tak terlalu teruk tapi cantik. Oh, fikir kalau nak jadi anak besar, baik besarkan anak situ. Walaupun Terengganu dikenali dengan rakyatnya yang mesra dan suka menerima orang luar, namun kehadiran Puan Rohani ke Pulau Duyung masih lagi mendapat reaksi yang pelbagai dari penduduk setempat. Anak saya jalan ikut saya, yang itu rambut blond panjang, lepas tu dia rasa orang macam tarik rambut dia. Sakit, tarik dan ambil. Lepas tu dia tahu, 2 kali terjadi macam tu, sebab orang takut dia hantu. Rambut putih, mata biru. Itu bukan rasisme tapi perbezaan. Jadi dia orang terima saya seperti yang ada lah. Orang kata seadanya. Dia orang terima saya seadanya, saya pun terima dia. Dia orang. Maksudnya saya menghargai apa yang saya boleh memahami dalam kehidupan mereka. Apabila sudah lama menetap di Pulau Duyung, Puan Rohani ingin orang dari negara lain datang melancong ke sini bagi melihat dan merasai sendiri keindahan serta kecantikan yang ada di Malaysia, khususnya Terengganu. Ketika melihat pelancong luar yang datang ke rumah keduanya iaitu Pulau Duyung, Puan Rohani berasa amat berbesar hati untuk menyambut mereka. Oleh sebab itu, terciptalah idea Puan Rohani untuk membina guest house yang diuruskan oleh dia dan arwah suaminya. Dengan suami saya, kita hidup buat guest house dan dengan menerima tetamu, pelancongan lah. Tapi dulu tak ada pelancongan, sini orang pun tak tahu. Pak mertua saya, dia Tok Imam. Dan bila dia tahu anak dia nak terima orang tidur dalam guest house, dulu kecil saja, dia kata, orang dia ikut dia, kita. Dia macam tak suka. Tapi sebab dia tahu kita akan terima orang yang suka ambil matahari tu, badang jadi gelap sikit. Jadi lain, sangat lain totally. Tu kalau kata rasisme, tak rasisme tapi berbeza budaya. Perkataan pertama yang saya belajar memang panjang berapa, tebal macam mana. Perkataan buat-buat lah. Kalau nak bina rumah yang kuat, itu dalam tesis saya, kena keseimbangan antara semua bahan, elements must be balanced, antara daripada zaman dulu dan zaman sekarang. Mesti pandai balance. Itu tugas generasi baru. Jangan lupa ilmu lama, memahami, tak semestinya tiru, tapi memahami, jangan lupa ilmu lama dan guna juga dengan ilmu moden. Beliau benar-benar faham apa itu takdir dan qada qadar Allah. Minat pada kapal adalah asbab untuk beliau temui takdir beliau.